Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 4. Unit 11, Sayangi Diri. Subtopik Pergantunan Seksual Kanak-kanak. Sila rujuk muka surat 90 bersama Cikgu Masyitah dari SKPP 16-2. Standard kandungan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri, bertindak secara bijak untuk mengelak pergantunan seksual kanak-kanak. Standard pembelajaran 7.1.1 Murid dapat menyatakan maksud pergantunan seksual kanak-kanak. 7.1.2 Memberikan contoh situasi pergantunan seksual kanak-kanak. Perhatikan gambar. Apakah situasi yang sedang dialami oleh kanak-kanak ini? Semestinya mereka berada di dalam keadaan yang sangat takut, bukan? Ini pula keratan akhbar berkaitan berita yang melibatkan jenayah kanak-kanak di Malaysia. Contohnya, 763 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual. Perkosa sebelum gantung. 831 kanak-kanak remaja hilang di seluruh negara. Baik murid-murid, berdasarkan gambar dan keratan akhbar yang cikgu tunjukkan ini, apakah tajuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah jenayah seksual kanak-kanak. Atau dalam bahasa ilmiahnya iaitu pergantunan seksual kanak-kanak. Apa kata pakar tentang pergantunan seksual kanak-kanak? Pergantunan seksual kanak-kanak adalah apabila seseorang menjalin hubungan emosi dengan kanak-kanak untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan penderaan seksual, eksploitasi seks atau pemerdagangan manusia. Baik murid-murid, untuk topik hari ini, cikgu akan fokuskan kepada penderaan kanak-kanak dari segi seksual, eksploitasi seks dan pemerdagangan manusia sahaja. Tahukah anda sebanyak 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak dilaporkan dalam tempoh Januari hingga Jun 2020 mengikut Polis Diraja Malaysia (PDRM). Sangat banyak kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Apabila kita bercerita tentang jenayah seksual kanak-kanak, biasanya dilakukan oleh mereka yang digelar pedofilia. Apakah itu pedofilia, murid-murid? Adalah seseorang yang menghidapi penyakit mental kronik yang menyebabkan penghidapnya berasa gairah apabila melihat kanak-kanak atau gambar kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang pasif dan penakut lebih berisiko menjadi mangsa penderaan seksual dalam kalangan pedofilia. Seterusnya, murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 90. Jom kita baca risalah tentang pergantunan seksual kanak-kanak. Pertama, apakah pergantunan seksual kanak-kanak? Cikgu telah jelaskan di awal pelajaran kita tadi, iaitu pergantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya apa? Hanyalah satu, untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perhubungan seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Kedua, siapakah sasarannya? Pergantunan seksual kanak-kanak kerap terjadi kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian atau yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga. Ketiga, siapa
Apakah yang melakukan pergantunan seksual kanak-kanak? Ya, jawapannya ialah pergantunan seksual kanak-kanak mungkin boleh dilakukan oleh kenalan keluarga, ahli keluarga atau orang yang tidak dikenali. Keempat, bagaimanakah pergantunan seksual kanak-kanak berlaku? Individu yang melakukan pergantunan seksual kanak-kanak akan pertama, mendapatkan maklumat tentang mangsa. Kedua, memberikan pujian, hadiah dan layanan istimewa kepada mangsa. Ketiga, bersimpati dengan mangsa. Keempat, memujuk mangsa. Kelima, menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan. Keenam, mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Dan ketujuh, melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Seterusnya, murid-murid, rujuk informasi. Pergantunan seksual kanak-kanak juga boleh berlaku melalui media sosial. Jawapannya ya, murid-murid. Kebelakangan ini, ramai ibu bapa menjadikan media sosial seperti Facebook sebagai album dengan memuat naik gambar anak mereka sedang bermandi-manda, bermain dan sebagainya. Tabiat ini perlu dihentikan kerana ia boleh mengundang risiko gambar anak mereka dijadikan sebagai tempat melepaskan nafsu penjenayah pedofilia. Ketiga, sebagai langkah pencegahan, ibu bapa boleh menerangkan kepada anak mereka tentang teknik menjerit, lari dan beritahu untuk mengelakkan kanak-kanak menjadi mangsa jenayah. Kaedah teknik lari dan memberitahu ini dapat mengajar anak segera menjerit apabila didatangi individu yang ingin mengambil kesempatan dan kemudian lari ke tempat yang selamat seperti berlari ke arah ibu bapa dan kemudiannya menceritakan apa yang berlaku. Perbincangan seterusnya, bagaimanakah cara kamu menghindari pergantunan seksual kanak-kanak? Ya, murid-murid, terdapat banyak cara untuk menghindari pergantunan seksual kanak-kanak. Antaranya, pertama, katakan tidak secara berhemah. Kedua, mengamalkan teknik YRL, iaitu yell, run dan tell, iaitu menjerit, berlari dan memberitahu. Dan yang ketiganya, tubuh saya adalah milik saya. Jadi tidak sesiapa pun boleh menyentuh saya dan minta saya merahsiakannya. Yang kedua, jika ada orang menyentuh saya dan minta merahsiakannya, saya mesti memberitahu orang dewasa, terutamanya ibu bapa saya. Jelas ya, murid-murid? Seterusnya, uji minda. Sila jawab semua soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, sesuaikan gambar tersebut sama ada sentuhan selamat atau sentuhan tidak selamat. Gambar pertama, seorang ibu sedang memeluk anak gadisnya. Ini ialah sentuhan selamat. Gambar kedua, seorang murid lelaki sedang membantu rakannya yang jatuh daripada basikal. Ya, sentuhan selamat. Gambar ketiga, dua orang murid lelaki sedang bergaduh. Ini ialah sentuhan tidak selamat. Gambar keempat, seorang lelaki dewasa sedang memberikan sesuatu kepada kanak-kanak tersebut. Sentuhan tidak selamat. Gambar kelima, seorang kanak-kanak lelaki sedang membantu seorang OKU melintas jalan. Ini ialah sentuhan selamat. Gambar seterusnya, dua orang remaja lelaki bersahabat baik. Ini ialah sentuhan selamat. Dan gambar terakhir, dua remaja perempuan sedang berkawan baik. Ini juga ialah sentuhan selamat. Soalan kedua, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jawapan telah diberi, anda perlu mengisinya di dalam ruangan yang telah disediakan. Bagaimanakah cara Amira menjaga kehormatan anggota seksualnya?
Dan apakah kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksualnya? Selamat menjawab. Ini Meli. Meli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Meli iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Meli berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba Uncle Jim membuka baju Meli dan mengambil gambar Meli. Uncle Jim meminta Meli untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian Uncle Jim menghantar Meli pulang semula ke rumah. Meli keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Meli terkejut dan marah. Kemudian menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut. Sekian dahulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.